Waalaikumsalam. Ada apa bang? Masalah tak ada masuk gear bang. Oh dia masuk gear. Lepas tu tak bergerak. Okey. Tak apa bang. Itu ada masalah abang body bang. Dia ada masalah lain lah. Nanti saya akan cerita yang lebih lanjut dalam video saya lah bang ya. Okay, abang tunggulah ya. Minta maaf ya bang. Abang call daripada mana ni bang? Daripada Perak bang? Oh jauh tu bang. Macam mana dah saya nak tolong bang ya. Tak apalah bang, saya bantu apa yang boleh bantu lah bang. Saya akan bantu abang melalui video-video tutorial lah bang. Abang tengoklah di sana apa yang boleh saya bantu lah. Kalau dekat-dekat mungkin lah saya boleh tolong bang ya. Okey bang ya. Okey bye. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tiba-tiba lagi satu lagi call datang. Halo ya. Waalaikumsalam. Daripada mana bang? Daripada Kedah. Nak ada apa bang? Minta maaf lah bang. Saya sekarang ni banyak sangat kerja bang. Banyak kerja tertangguh kan. Jadi minta maaf bang banyak-banyak. Saya memang tak dapat nak menerima apa-apa kereta ataupun motor. Apa-apa jenis lah. Mesin ke, mesin rumput ke, chainsaw ke, mesin basuh ke, TV ke, kipas ke. Memang saya tak boleh nak buat lah. Pasal saya ada banyak kerja lagi. Nak kena buat kerja lain kan bang kan. Minta maaf banyak bang ya. Kalau abang perlukan apa-apa rujukan, abang boleh rujuk lah pada video saya. Ada lagi satu call. Ya bang. Abang punya kes lagi terror bang. Semua pergi ke depan bang. Itu hari yang saya dapat call pada Muar itu lagi bang. Dia masuk R je ke depan. Tapi P dia okey bang. P dia memang berhentilah. And dia pun neutral. Cuma bila dia masuk R je pergi ke depan. Maksudnya gear dia semua ke depan. Tapi cerita abang ni lagi dahsyat kan. Abang kau ada mana ni? Sabah. Okey jauh tu bang ya. Terima kasih banyak-banyak lah bang. Abang tonton saya punya video. Abang punya kes ni kan, kalau kira kan, abang nak bohong ya? Okey. Mungkin ada masalah pasangan lah tu bang. Tak apa, saya akan cerita dalam video saya yang akan datang ni. Saya akan cerita lah pada abang berkenaan dengan masalah abang ni. Di mana masuk daripada apa bang? Masuk P, R, N 1 dan 2 semua ke depan bang ya. Maksudnya start kereta terus ke depan. Memang dahsyat bang ya. Okey, tak apa bang. Saya akan tolong jelaskan lah. Begitulah situasi yang Arul hadapi baru-baru ni. Dalam 2-3 hari ni Arul dapat call. Ada daripada KL. Yang ni contoh-contoh lah yang Arul beritahu perbualan Arul kan. Daripada KL, daripada Perak, daripada Kedah, daripada Sabah pun ada kan. Daripada Johor kan. Dan ada lagi beberapa tempat yang sempat Arul layan lah. Dia orang punya WhatsApp, dia orang punya call, Facebook, FB kan. Mana yang Arul sempat layan, Arul layan lah insyaAllah. Jadi daripada situ korang dah nampak kan apa masalah dia orang kan. Ada yang setengah tu kes biasa, masuk D lah. Masuk D, gear menung sekejap dalam 2-3 minit. Lepas tu dia masuk, dia boleh jalan. Tapi Alhamdulillah R dia okey. Dia masuk gear reverse dia, kereta boleh undur. Cuma yang jadi masalah dekat D. Dia nak masuk dekat D, kereta tak ke depan kan. Okey, yang tu yang pertama Arul cerita. Dia punya masalah dia yang bila berlaku macam ni, dia adalah berpunca minyak tak naik ke atas tau. Minyak tak tembak ke lubang low and reverse gear. Low and reverse gear dekat sini. Daripada bawah body dia akan naik melalui lubang yang ni Ni tunjuk kakak. Ni lubang dia. Dia akan naik pada lubang ni, dia akan tembak di sini. Ni lubang dia Yang jadi masalah pada kereta tu di mana low and reverse gear dia nak forward, dia tak lepas sebab lubang ni mungkin pressure dah hilang. Korang boleh test pakai alat pump macam ni kan. Pump ni sebenarnya yalah, ni sebenarnya brace pump. Rumah pun dah tak beranak dah, kilang dah tutup kan. Jadi boleh guna lah. Buat apa? Buang bazir kan. Jadi Arul apply lah. Arul buat service brake lah, apalah. Termasuk ni Arul nak test pressure dia. Biasa orang pakai angin tembak. Tapi Arul terbalik lah. Arul pakai sedut. Sedut dengan tembak sama je. Okey, kita hanya letak je kat sini. Kan, kita tarik dia. Dia akan dapat satu pressure.
Oh, tak jadi. Dia kena letak betul-betul fit betul kan. Okey, tengok ya. Okey, dengar tak bunyi? Ada ceh kan? Maksud dia ada pressure. Pressure dia okey. Dia ada kedapan. Nampak tak? Ataupun kalau dia lagi cantik, kalau dia ada minyak, dia akan bunyi macam ni tau. Dia akan bunyi meletup macam ni. Maksud pressure dia ada. Tapi kalau tarik dia kosong ya, dia tak ada, ataupun sikit ya, ceh macam tadi ya. Sikit ya. Itu maksudnya dekat atas sana dia punya getah yang Haruh tukar tu, getah pada low and reverse gear tu yang ada clutch yang besar tu kan, bukan yang kecil tau. Yang besar tu, clutch yang besar tu dia ada satu penutup yang di mana Haruh kata pasang yang pakai skru tu kan, 2 skru letak bawah tu. Di bawah tu dia ada satu plate macam piring, ada 2 getah OC, satu belah dalam, satu belah luar kan. Yang itu getah dia dah keras ya. Bila getah dia keras, dia tak mampu untuk tekan clutch, tak mampu untuk gigit clutch tu, tak mampu untuk tekan clutch tu sebab tak ada tekanan, pressure hilang ya. Itu masalah dia. Tapi di situ ada 2 kemungkinan. Satu adalah getah di dalam, yang kedua adalah di sini. Yang ini buat hal, yang ini ada masalah kan. Ini ada masalah dalam dalam bah body dia kotor. Bah body ni dia kotor kan. Bila bah body ni dia kotor, dia akan sumbat. Punca dia tersumbat adalah disebabkan yang pertama disebabkan leaking ya. Bila gearbox kita leaking, sebab leaking pula adalah mounting pecah ya. Mounting koyak, mounting pecah, mounting rosak, sama ada sebelah gearbox bawah ataupun sebelah atas dia ataupun di sebelah enjin sana ya. Mana-mana salah satu pada 4 biji ni kalau defected, kau orang biarkan, kau orang tak tukar, dia akan effect gearbox dulu. Terjadilah leaking gearbox, leaking enjin ya. Enjin leaking, gearbox leaking kan, jadi masalah kan. Jadi bila leaking, minyak kurang kan. Yang pertama minyak kurang. Bila minyak je kurang je, benda ni dia tak mampu menghantar minyak yang cukup ke dalam sini ya. Ni kat dalam sini dia tak mampu nak hantar minyak ke atas sini ya. Bila berlaku macam ni, bila berlaku kes macam ni, yang pertama yang akan kena adalah clutch dia. Mana ya? Okey, yang ini adalah reverse and low clutch ya. Ni dia panggil low and reverse clutch, yang di bawah sekali ya. Ni dia duduk kat sini pada planet gear ya. Pada planet gear dia akan duduk di sini. 4 biji clutch ni dia akan duduk di sini. Dia akan pegang benda ni semua ni. Dia akan pegang planetary gear. Dia akan pegang planetary gear ya. Okey. Tengok ya. Dia akan pegang planetary gear. Kemudian ada satu plate besi, dia akan pegang body ya. Dia akan pegang body. Kalau tak berlaku cukup minyak yang datang injek dekat lubang sini ya. Lubang ni dia akan injek tau. Dia akan injek satu piring kat atas tu. Piring atas tu akan tekan kelas ni. Bila tekan kelas ni, yang ni dia tak boleh bergerak dah. Dia tak boleh bergerak, barulah yang ni berfungsi. Nampak tak? Kalau dia dua bergerak, dia free. Nampak? Dia free, kereta tak akan bergerak tau. Dia free. Tapi bila yang ni pegang, baru dia pusing. Gear ni berpusing. Gear ni berpusing, baru dia hantar kepada gear ke drive shaft lah ya. Dia akan hantar ke sini, baru dia pusing. Tapi yang jadi masalah tu, bila ada minyak yang tak cukup naik ke atas, yang pertama akan kena yang ini. Dia bergeser, dia bergeser. Jadi dia keluar abuk besi sebab dia tak cukup minyak. Kan? Minyak dia tak ada minyak sebab dia perlukan minyak kelas ni, kelas basah dia panggil. Kalau dia tak ada minyak, dia jadi kelas kering. Kering memang tak betul lah cara hidup dia kan. Jadi dia akan bergeser, dia akan nipis. Jadi terkeluarlah habuk-habuk besi. Habuk-habuk besi tu pun berkumpul lah di sini. Dia akan jatuh dekat dalam ni. Nampak ni lubang-lubang ni. Lubang ni besar ni. Dia akan masuk kat dalam lubang-lubang ni. Bah body pun tersumbat. Ya. Bila mana bah body tersumbat, ya, dia akan menyebabkan perkara yang lebih teruk lagi kepada gearbox, ya. Nampak tak? Sebenarnya bukanlah disebabkan oleh getah yang di dalam tu saja, ya. Ni getah dia, ya. Bukanlah disebabkan getah ni saja yang keras yang menyebabkan ada masalah pada komponen gearbox, ya. Di mana kalau kita pastikan ramai orang bercerita oil treatment membantu untuk melembutkan getah ni. Betul tak? Betul. Haruh tak nafikan, memang betul. Dan di dalam minyak gearbox sendiri tanpa oil treatment pun ada bahan aditif yang untuk melembutkan getah ni, tahu. Bukan setakat oil treatment je.
Dalam gearbox tu sendiri pun ada additif untuk melembut. Cuma dia tak banyak lah. Dalam oil treatment dia banyak untuk lembutkan benda ni ya. Okey. Cerita dia yang Aru nak tekankan di sini, kenapa getah ni boleh keras? Kenapa getah ni boleh rosak? Yang ini tak ramai orang cerita ya. Okey, getah ni yang Aru seperti Aru cerita tadi, getah ni rosak adalah punca disebabkan yang pertama adalah leaking. Betul ya? Bila leaking, minyak tak cukup naik atas ya. Ini kesimpulan dia. Minyak tak cukup naik atas menyebabkan ada berlaku geseran pada clutch dan besi plate. Bila berlaku geseran, clutch akan haus. Maka turunlah habuk-habuk pada clutch dan pada besi plate tu sendiri ya. Besi plate yang kat dalam tu, Aru tak ingat lah dia nama friction plate ke apa, Aru tak ingat apa nama dia, tapi besi plate tu lah. Besi plate tu pun turun habuk besi juga. Bila turun habuk besi, dia akan berkumpul kat dalam ni ya, dalam bah body ni, menyebabkan bah body tersumbat di mana ada aliran minyak kat dalam. Dia ada macam sarang lebah. Nanti Aru akan buka belanja kat korang satu-satu ya. Dia akan tersumbat. Minyak pun tak support naik ke atas ya. Minyak tak cukup naik ke atas tau. Bila minyak tak cukup naik ke atas, yang ini akan kena ya. Menyebabkan dia bawa dekat atas jadi terlalu panas. Sebab yang ini tak basah. Dia panas. Dia panas. Dia bakar, yang ini pun panas juga. Semua komponen dalam gearbox ni panas. Walaupun dibantu oleh coolant pada radiator pun tak membantu. Walaupun pakai coolant yang sendiri punya gearbox pun tak akan membantu. Sebab minyak gearbox korang tak naik ke atas ya. Dia akan panas. Yang ini pun keras. Dia macam terbakar tu. Dia keras. Bila yang ni keras, terjadilah masuk di, dia diam sekejap. Sebab apa? Sebab benda yang nak hantar, benda dia ada piring kat atas tu, Aru dah malas dah nak buka dah, Aru dah pasang ya, sorry ya. Benda ada piring yang Aru pakai skru, tadi nak pasang, Aru masukkan pakai skru tu kan, dah letak kan. Lepas tu bila dah masuk dalam, Aru tekan masukkan klik, Aru pun buka skru kan. Benda tu kan, benda yang sekeping tu, yang tekan dia tu, dia dah loose sebab getah ni dah keras ya. Di mana minyak masuk, minyak inject, dia nak tekan benda tu kan, dia nak tekan, tapi malangnya minyak tu terkeluar dekat sini. Pressure tak ada, pressure hilang, dia tak ada, dia lost pressure. Bila lost pressure kan, benda ni tak ada function lah. Clutch ni dia tak grip dengan plate yang pegang pada body. Jadi yang ini dia free. Body planet gear ni, planet gear punya body kan, dia free. Bila free, memang kereta tak akan bergerak. Baik pada reverse, pada D, semuanya tak akan bergerak lah ya. Kecuali bila sampai satu tahap, dia dah betul-betul panas. Dia panas tu sebab apa tahu? Dia dibantu oleh besi plate tu sendiri yang panas, mengembang. Dengan clutch ni, kembang dah sikit kan. Bila kembang, dia bantulah sikit untuk grip, untuk pegang kan. Untuk pegang, barulah kereta tu boleh jalan. Termasuklah dengan komponen yang pada getah tu kan. Sebab getah tu dah keras, dia dah haus dah kat sini, dia dah makan ya. Jadi bila yang piring dalam tu dia panas, dia berkembang lah, dia kembang, dia tolong lah sikit kan. Sebab tu bila panas baru dia jalan lah. Tu cerita dia ya. Korang dah faham dah sikit-sikit ya. Okey, sekarang ni cara solution dia, bila anda baru terkena gear D termenung sekitar 2 minit ya, Aru cadangkan korang lagi baik, lagi cantik, turunlah bah body ni, servislah dia dulu ya. Dah servis dia dulu, baru tukar filter, baru tukar minyak, barulah korang masuk oil treatment. Ini adalah cara yang paling betul, cara yang paling proper ya. Bukannya tukar filter sahaja, tukar minyak dan masuk oil treatment tak membantu banyak sangat tau. Dia tak akan membantu banyak sangat. Sebabnya bah body dah kotor. Oil treatment tak mampu untuk cuci bah body yang kotor ya. Aru minta maaf cakap ya. Walaupun minyak korang lain lah. Kalau korang rajin, korang nak flush pakai 2000, korang flush. Lepas tu masuk minyak baru, pakai 2000, korang flush, masuk minyak baru. Oi, kaya korang kan. Mana ada orang kaya macam tu nak buat kerja bodoh macam tu, betul tak? Sebab minyak auto boleh sampai 20,000 kilometer kan. Tak lagat lah nak pakai minyak baru 2000 ataupun 1000 kan. Letih jadi ya kan. Jadi cara terbaik adalah servis bah body ni ya. Buka bah body ni, servis dia elok-elok, servis dia cantik-cantik kan. Tapi jangan sampai tersalah letak bearing dan juga letak benda ini ya. Benda ini kalau korang salah letak ni,
Dia ada penyakit. Ini Aru nak cerita dengan orang tentang masalah yang nombor 2. Tapi korang kena ingat tahu, mana yang baru kena dekat D sahaja, yang Aru recommendkan turunkan bawah body sahaja, ya. Turunkan bawah body saja, sebab pada ketika tu korang baru kena, masuk kelas korang baru makan sikit-sikit, dia belum larat lagi ke tempat lain, ya. Dia baru nak kena saja, ya. Pada ketika tu korang rawat dah korang punya leaking, masalah leaking. Lepas tu korang rawat lah korang punya masalah bawah body tersumbat, ya. Okey, cuci dia dulu, cari cantik kan. Okey, pasang balik semula-semula, masuk all treatment. InsyaAllah all treatment tu sendiri dia akan membantu untuk lembutkan getah ni, ya. InsyaAllah korang boleh dapat lah dalam 2-3 tahun lagi sebelum korang turun gearbox. Itu baca pada pengalaman Haru lah. Tapi mana-mana kes yang dah kena masuk R pun termenung, masuk 1 dan 2 pun termenung juga. Bermaksud semua termenung sampai ke kadang-kadang sampai setengah jam tau. Ataupun habis adjust lah 5 minit lah Haru bagi masa, ya. Dekat D 5 minit itu habis lah tu. Tapi kalau korang lebih daripada 5 minit, sila-silalah turun gearbox, ya. Tak ada pilihan. Turun gearbox memang nak kena servis, sebab pada ketika tu memang dah teruk sangat. Tapi kalau kau nak cuba juga, boleh, tak ada masalah. Risiko atas masing-masing lah kan. Tapi kalau kau rasa benda tu lebih jimat, silakan lah. Tapi kalau bagi Haru, turun je lah gearbox. Buat je lah kan. Nak buat macam mana kan. Okey, itu satu masalah. Satu masalah lagi, ada kawan kita seorang daripada Muar, seorang daripada Sabah. Ini Haru dapat call lah. Dia dah servis gearbox kan. Yang seorang tu, masalah dia adalah masuk je gear P, macam biasalah kereta dia kan, kereta tak bergerak. Tapi bila masuk R, kereta dia ke depan kan. N dia berhenti lah. D memang macam biasalah ke depan. Cuma masalah dia ni, reverse dia ke depan, reverse dia tak ke belakang kan. Okay, cerita tu dia adalah disebabkan oleh bar body, dia tersalah letak ball bearing. Kalau ball bearing tersalah letak, penghantaran minyak ke gearbox tu dia jadi gila, jadi tak betul, dia jadi salah lah, orang kata, senang cerita kan. Okey, yang kedua pada Sabah, masalah dia bila start je kereta, dalam perbualan telefon tadi lah, ya. Okey, dia masuk je, dia start kereta terus bergerak ke depan. P pun sama, R pun sama, N pun sepatutnya neutral tapi pun bergerak ke depan juga. Okey, yang ni masalah dia special tau. Jadi Haru suspect salah letak ball bearing tu, kita belakang cerita lah, abang si Tuju kan daripada Sabah, ya. Okey, yang ni Haru suspect dia punya ni, dia salah letak benda ni dekat sini tau. Ni benda ni jangan salah letak tau. Dia duduk kat dalam tu, dia mesti duduk di sini, ya. Di dalam ni, ya. Ni nampak tak dalam ni? Di dalam ni, jangan letak kat sini. Check balik abang si Tuju. Cek balik kat bawah tu, buka takum minyak hitam, ya. Nasib baik dia call lah. Okey, Haru yakin dia letak di belakang ni. Bila letak belakang ni, memang start enjin, terus jalan kereta, kan. Kereta akan terus jalan. Tapi bagi kes abang ni, biasanya kalau dia satu step ni, kalau dia letak sini kan, ni baru step yang pertama kan. Step yang pertama, dia sepatutnya kereta tu ke belakang. Tapi macam kes abang Situcu ni, dia bukan setakat dia tersalah letak benda ni. Yang Haru yakin lah, dia kena check balik lah sama ada yang ini salah letak. Dan dia juga ada masalah salah letak bearing kat dalam ni. Bearing dan klip, dia ada bearing, dia ada klip, dia ada spring kat dalam ni. Kalau tersalah letak, dia akan jadi masalah pada gearbox, ya. Okey, itu cerita pertama, ya. Okey, cerita yang kedua, Haru nak beritahu korang perjalanan gearbox ni sendiri, ya. Gearbox ni, yang pertama dia akan inject sini, minyak masuk ke dalam. Dia akan press planet gear ni, ya. Ini planet gear ni. Dia akan press kelas bawah, dia akan press cantik, ya. Dia akan press dengan cantik. Bila dia press dengan cantik, maka yang ni pun bergerak, ya. Bila yang ni bergerak, 1, 2, kemudian dia nak free ke, ada setengah orang dia nak masuk gear 3, dia meraung, dia sentap, betul tak? Ada yang kena kan masalah ni, betul tak? Okey, masalah ni berpunca adalah ni. Ini dia. Nampak tak dua lubang ni? Dua lubang ni berfungsi sebagai release brake bank. Nampak tak? Ini brake bank. Dia akan release brake bank ni. Ni, dia akan release brake bank. Di mana pancutan minyak dekat sini, minyak akan pancuk, dia akan tendang ke belakang, dia akan release. Ya? Benda ni akan release.
Ini dia. Nampak Nampak? Pada kedudukan asal. Okey, nampak tak? Okey, bila pasang, dia akan pegang tau. Benda ni tak akan bergerak. Brake band ni akan pegang. Dia tak akan bergerak tau. Tapi, bila berlaku pertukaran gear, minyak akan inject daripada dua lubang ni. Minyak akan inject, dia akan tendang. Dia akan tendang brake band ni. Dia akan tendang benda ni. Ni. Okey. Minyak tu dia akan tendang benda ni. Piston ni akan tendang keluar. Saya tak langsung, brake band ni akan release. Nampak ni atas ni, tengok. Okey, brake band pun release. Yang ni pun boleh bergerak. Di mana forward dan direct gear. Ni forward dan direct gear dia pun berjalan. Gear 3 ni dia. Dia akan berjalan melalui fungsi lubang di sini lubang di sini dia mengawal brake band. Lepas tu lah gear meraung tu sebab bar boarding korang punya masalah, sumbat. Okey, dapat jawapan semua Gear set up, gear meraung. Nak masuk je gear yang last tu, gear 3 tu, dia lambat ataupun dia jalan deguk baru dia masuk kan. Deguk tu sebab ni lah. Ini dah sumbat. Ni ada masalah, dia dah sumbat. Dia tak boleh nak pergi ke depan, dia tak boleh nak hantar. Dia berdeguk lah kat sini jadinya brake band tak lepas. Jadi cerita dia, benda ni lah yang menyebabkan brake band jadi makan tau. Brake band jadi makan, brake band jadi rosak yang macam kes yang ni. Apa crack-crack sampai pecah-pecah masuk kat ni, kat sini. Ni punya pasal. Dia kotor. Tak ada inject minyak dekat sini, ni atas. Okey, settle masalah. Betul Okey, maknanya Arwah dah bantu dah yang di Johor, dah bantu dah yang di Sabah dan yang di Perak InsyaAllah lah dia orang boleh faham lah. Yang 3 orang ni Arwah dah explain dah dekat korang kalau ada kekurangan kejap Arwah minta maaf banyak-banyak lah dekat korang Itu sajalah yang Arwah mampu sampaikan dekat korang masalah-masalah yang berlaku di sini lah. Lagi satu Arwah nak share dengan korang tip tentang ada orang masalah tok komputer Tok komputer ni dia sama fungsi macam dalam kipas radiator pada 4-wheel biasa kereta 4-wheel lah yang pakai, dia tak pakai motor. Dia bel, dia bantu pada bel untuk pusing kipas sejukkan enjin biasa 4-wheel lah, ataupun kereta-kereta high performer lah kan. Dia pakai macam tu, dia terus kat sana di mana kipas tu sendiri dia bergerak dibantukan oleh minyak kat dalam Kalau minyak dia kurang, minyak tak sampai, dia menyebabkan benda tu boleh rosak ataupun dia tak berfungsi dengan baik lah. Dia tak boleh berfungsi dengan laju. Macam tu lah berlaku dalam cerita tok komputer Tok komputer ni senang je korang nak check. Okey, tok komputer ni dekat dalam ni dia ada 2 gear tau. Satu gear sebelah luar dan satu gear sebelah dalam. Di mana yang sebelah dalam ni, yang inilah fungsi dia. Dia akan bagi satu tanjakan kan untuk gerakkan ini, untuk gerakkan yang ini Tapi kalau dia rosak, dia jadi free tau. Dia jadi free. Itu yang jadi kereta tak boleh nak bergerak tu. Dia pun boleh jadi disebabkan oleh tok komputer tak menerima minyak yang cukup disebabkan oleh ini dia, pump ada masalah pump ni ada hal kan. Pump ni tak berfungsi dengan baik, menyebabkan penghantaran minyak ke semua tempat, ke semua komponen, bukan setakat pada bah body, juga pada tok komputer. Bila last kali kalau korang nak check, korang nak tahu tok komputer korang okey tak okey kan, mudah je. Korang pulas gear yang sebelah dalam ni, nampak tak? Dia akan pusing yang gear sebelah atas. Tengok, Arwah buat lagi sekali baik kiri atau kanan sama je. Nampak dia pusing Okey, nampak dia pusing. Itu maknanya dia okey. Yang atas ni dia boleh bergerak satu arah je tau. Dia tak boleh gerak dua arah. Satu arah je dia boleh bergerak. Okey. Tapi kalau korang check, korang punya case tak berlaku macam ni, maksudnya korang punya tok komputer bye-bye lah, tukar lain lah. Tok komputer korang memang ada hal lah, ada masalah lah Okey, itu cerita dia dia bukanlah orang kata disebabkan oleh bah body saja kan. Dia juga boleh berpunca masalah tu daripada pump ni punya pasal kan. Tapi jarang lah berlaku pump ni ada masalah kan. Memang sangat-sangat-sangatlah jarang berlaku kan. Itulah cerita dia. Kecuali kalau pump ni ada tersumbat dekat dalam lah kan. Pump ni pun ada ball bearing kat dalam. Dia ada sebiji ball bearing besar punya kat dalam ni Kalau ada masalah ni, kalau sumbat memang hagulah sikit kan. Okey, leaking juga boleh berpunca daripada kat sini kat sini pun ada leaking kan. Leaking pun boleh berpunca daripada sini. Kat sini sama ada dia loose ataupun dia ada leak dia terkeluar, dia dah tak grip Tapi biasanya loose lah, dia terkeluar betul.
ya, dia tertendang. Mungkin ada di mana-mana lah, ada orang kata ada masalah lah pada gearbox tu menyebabkan sampai dia terkeluar kan. Ataupun mungkin OC tu dah lama dah pakai. Biasanya kes yang ni lepas 5 tahun 6 tahun tu normal lah kalau orang kena. Ada setengah tu bernasib baik berbelah-belah tahun, tak ada masalah pun kat sini kan. Bergantung lah pada cara pemanduan korang lah. Kalau korang jenis kaki tekan kejap nak tekan je terus, memang kena lah. Okey, itu je lah ya untuk cerita apa sebab dan mengapa berlaku kejadian gear-gear yang pelik-pelik tu lah, yang korang tanya dengan Aru tu lah kan, yang banyak orang alami masalah lah. Seterusnya Aru akan belanja korang cara nak buka buff body dan nak tahu di manakah kedudukan asal ball bearing dan clip ya. Okey, kita saksikan.